TV KPM. Kalau semua dah bersedia, jom kita mula. Okey? 1. Hers. 2. Hers. 3. Hers. Go backward. 1. 2. 3. Kenapa tak pergi lagi? Sebab salah. Salah? Ya. Habis tu yang betul macam mana? Yang betul macam ni. Ha. Satu tangan kat sini. Okey. Kat bahu. Kat bahu. Satu tangan lagi kat pinggang. Okey. Dan move backward. Okey, ke belakang. Lower. Oh, macam tu. Okey. Nampaknya kan, Abang Irfan minta maaf lah. Abang Irfan ni tak pandai lagi. Apa kata kita panggil Sir datang sini? Boleh? Boleh? Kok kita panggil dia? Sir! Sir! Mana Sir? Mana Sir? Tolong Sir! lagi Irfan dekat sini. Sir, mana Sir? Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot Badan Beruniform. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Taekwondo. Jadi, kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Annyeonghaseyo sebelum ni. Kita cakap Korea hari ini sebab kita belajar tentang Taekwondo, cikgu. Dan sekarang ni kita nak kenal, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Irfan ya. Baik, bersama saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Abdullah Sani daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur atau selama ni saya lebih dikenali dengan gelaran GTR. Okey. Cikgu GTR kita ni bukan sahaja mengajar sejarah, Betul. tetapi menjadi guru taekwondo di sekolah. Betul. Berapa tahun pengalaman? Kalau dalam taekwondo, pengalaman saya dengan taekwondo Dengan taekwondo. Mungkin dari kecil cikgu? Saya mula belajar taekwondo umur saya 9 tahun. 9 tahun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi seorang sabumnim. Sabumnim. Yeah. Mungkin orang tak tahu sabumnim itu maksudnya adalah guru. Master, ya. Master. Guru, orang yang mengajar taekwondo. Betul. Okey. Baik, kita nak berbalik kepada topik kita hari ini, cikgu. Kita nak belajar tentang taekwondo dan kita nak tahu bagaimana silibus pengajaran dan pembelajaran dilakukan di sekolah, cikgu. Baik. Baik, kita tengok untuk taekwondo sebenarnya kalau kita tengok daripada peringkat awal dan keseluruhan, kenapa dia diterima sebagai salah satu aktiviti di sekolah? Kerana ianya adalah aktiviti yang membangunkan secara penuh, secara total, secara holistik istilahnya hari ini, menyeluruh pembangunan fizikal murid. Dan pada masa yang sama di dalam pembelajaran taekwondo kita menekankan disiplin dan kebolehan mengikut arahan. Mengikut arahan. Yelah, sebab dia nak kena ikut arahan sabumnim tu, cikgu. Betul. Kalau tak ikut, kau kena rotan pula. Betul. Maksudnya, cikgu, apa yang dia ajarkan di sekolah ini adalah untuk membentuk murid-murid yang holistik. Betul. Dari segi fizikalnya, mindanya dan pelbagai lagi. Betul. Jadi, kita nak teruskan dengan perbincangan kita, cikgu. Okey, kalau di sekolah, apa yang kita terapkan, apa yang kita masukkan ke dalam jiwa anak kita? Baik, perkara yang pertama, kalau kita tengok baik mana-mana aliran taekwondo, kita akan berpegang kepada tenet of taekwondo. So dia ada di situ perseverance, integrity dan beberapa nilai-nilai yang lain yang mesti. Dan kalau kita tengok di mana-mana pusat latihan, di mana-mana pusat latihan taekwondo, even di sekolah. Kalau di sekolah pun ketika mula saja latihan, di hadapan sekali kita akan ada bendera Malaysia. Jalur gemilang akan Betul. Jadi jalur gemilang di depan tu adalah bertujuan untuk bila masuk kelas, okey, carut. Dia kata semua pelatih akan bersedia. Cungeh. Jadi hormat kepada bendera negara tersebut. Jadi ini menanamkan kecintaan kepada negara semangat tersebut. patriotisme. Mesti ini adalah perkara yang paling utama. Yang kedua, disiplin. Kalau kata kelas bermula pada jam 3 petang, 3 petang. contoh,
pelatih mesti berada di situ selewatnya jam 2.30 petang. Mesti dah ada di situ. Oh, dah kena ada dah 2.30 tu? Mesti dah kena 30 ada. minit sebelum? 30 minit sebelum. Sebab yang pertama akan ada roster, akan ada jadual tugas, siapa yang akan menyediakan tempat latihan. Kena sapu, kena bersihkan sebelum dia punya sublim datang. Dan hierarki. Macam tadi nampak, ada senior yang akan kawal kepada junior. Jadi dia akan susun siap. Pelatih akan terus berada dalam barisan, mengikut grade tali pinggang masing-masing dan tunggu ketua jurulatih datang. Dia ikut kepada pangkat ataupun grade-nya. Seniority akan pergi kepada tali pinggang yang dipakai. Warna apa yang dipakai. Bukan dia besar, datang, dia senior kat situ. Tidak. Okey, cikgu. Tapi kalau di sekolah, cikgu, seawal umur berapa yang kita boleh sertai? Kalau kita tengok, kalau aktiviti kokurikulum di sekolah rendah, dia bermula daripada umur 10 tahun. 10 tahun. Iaitu darjah 4 dan ke atas. Darjah 1, 2, 3, dia tak galakkan. Tapi, apabila kelas taekwondo berjalan di sekolah, sebenarnya dia terbuka kepada semua warga sekolah. Oh, boleh juga? Boleh. Kita tengok kalau kita ada pelatih macam di sekolah anak saya. Seawal prasekolah. Dan kelas tu di sekolah rendah, so seawal prasekolah 5, 6 dah ada. Apatah lagi kalau kita pergi ke pusat-pusat latihan di luar. Kerana ada sekolah, dia tak buat latihan di sekolah. Tetapi dia menerima penglibatan anak murid dia dengan mana-mana kelab taekwondo di luar. Jadi pencapaian murid kita terima. Ini adalah contoh. Adalah contoh. Saya yakin dengan aliran yang berbeza seperti ITF, GTF, mereka juga ada sukatan yang sama dan ini adalah salah satu contoh daripada WT dan begitu juga dengan yang lain. Setiap jurulatih di bawah WT, wajib mengikuti kursus untuk renew, memperbaharui lesen pengajaran setiap tahun. Jadi dalam kursus tersebut akan dianjurkan kepada jurulatih-jurulatih ini mesti refresh dia punya memory, apa yang nak diajar, apakah silibus yang nak digunakan, bagaimana kita nak membangunkan jurulatih dan sebagainya. Jadi aktiviti yang dijalankan bukanlah mengikut suka hati jurulatih. Hari ni datang, tengok macam malam-malam je, beratur, rotan. No. Tak boleh. Sebab ada silibus yang perlu diikut, ada peraturan yang perlu kita sama-sama patuhi. Dan ada haul dia, bila cukup masa akan perlu ambil ujian kelayakan tali pinggang. Okey. Kalau macam cikgu sendiri, bila cikgu ambil ujian kelayakan tali pinggang ni? Ikut pengalaman cikgu lah. Kita nak cerita sikit. Saya mula daripada umur 9 tu. Daripada umur 9 tahun tu, zaman saya tu tak macam sekarang. Susah. Dia tak banyak tempat yang menjalankan aktiviti taekwondo. Jadi saya berlatih waktu tu bercampur dengan ada pelajar sekolah menengah dan ada juga yang daripada luar yang dah 20 tahun, 23 tahun juga bersama-sama kami berlatih. Jadi waktu tu agak jarang. Saya ingat lagi setahun 2 kali je. 2 kali tu banyak dah tu. Kalau tak, kadang-kadang setahun sekali pun tak ada. Baik. Tapi sekarang kalau bila kita dah bangunkan dan kita tekankan di sekolah harus mempunyai sukatan dia, biasanya dia akan letak kalau macam WT menggariskan antara mesti berlatih sekurang-kurangnya 20 jam. 20 jam. 20 jam minimum 20 jam baru dia layak untuk ambil ujian kali pertama. Jadi kalau 20 jam kita ikut katalah dia ada kelas 1 sesi seminggu, 1 sesi 2 jam. Jadi sebulan dia baru ada 8 jam. 8 jam. 3 bulan, 8 kali 3, 24 jam. Maksudnya lebih kurang. 3 bulan sekali baru dia akan boleh buat ujian. Okey, itu dari segi pengenalan kepada silibus yang dibawakan kepada sekolah-sekolah di Malaysia. Betul. Dan sekarang ini cikgu, kita nak bawakan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Murid-murid kita yang bernama Amran dan juga Rusdan, cikgu. Betul. Untuk sama-sama kita buat satu demonstrasi. Jadi, di manakah mereka? Silakan. Di atas sana ke? Oh, dah masuk. Assalamualaikum. Okey. Baik. Kita dah berempat di sini, cikgu. Kita dah buat apa ni? Baik. Dalam sukatan macam saya kata tadi, dia akan ada latihan untuk psikomotor yang memberi kawalan oleh otak kepada seluruh anggota badan. Jadi kalau kita tengok daripada asas temukannya dah cukup otot-otot kecil semua kita dah buat. Kita mula daripada genggam. Okey, kita buat genggam. Okey, mula genggaman tangan. Okey, tarik genggam bawah dan simpan. Baik. Hari ini kita nak buat asas bergerak. Asas bergerak. Baik, kita tengok Okey, mula macam biasa. Shaw. Okey, Syarif. Jom. Alright, Jumi. Baik. Bila dapat arahan, tarik kaki kanan ke belakang, tangan kiri, lower section block dalam kedudukan forward stand. Okey, ready, go. Up. Alright.
Okey, daripada sini, bila dapat kiraan, maju ke hadapan, satu langkah tumbuk ke hadapan. Baik, go 1. Gitu. Baik, daripada sini, bila dapat arahan, bergerak ke belakang dalam kedudukan forward stand, tangan menangkis ke bawah. Lower section block. Go 1. Okey, 2. 3. Baik, daripada sini Ya. kita tambah sikit lagi. Tambah sikit? Sebab tali pinggang dia dah tinggi kan. Ini asas bergerak yang paling bawah Okey. ni. Baik, kita tambah. Selepas ni, bila dapat arahan bergerak ke depan, front kick, single punch. Sudah. Baik. Saya tak tahu ni macam mana. Bergerak ke depan, Okey. front kick, single punch. Baik, ready, go 1. Okey, 2. Wah. 3. Baik. Kali ni kita tukar dia punya kedudukan kuda-kuda Tukar pula, okey. Sekarang kuda-kuda ke hadapan. Kita buat kuda-kuda belakang pula. Baik. Move backward, back stand. Kuda-kuda belakang dan lower section block. Okey, baik. Sedia, go 1. Back stand. Okay, back stand. Kaki L shape. Okey, go 2. Okey, 3. Okey, paruh. Okay, Shaw. Cerut. Cuy. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Selesai. Cikgu. Ya. Saya rasa saya dah boleh balik. Cikgu teruskan dengan murid ini. Sebab ini merupakan satu pembelajaran yang baru bagi saya. Sebab bagi saya, cikgu, kita menekankan aspek psikomotor. Betul. Apabila mereka ini ada pergerakan yang perlu dibuat dan mereka perlu fokus. Betul. Dan mendengar arahan. Betul. Ya. Apakah jadi cikgu? Okey, kalau di kelas cikgu lah. Kalau murid-murid ini dia tak dengar arahan, apa yang cikgu akan buat? Perkara pertama mesti kita denda lah. Denda. Mesti kita denda lah. Okey. Mesti denda punya. Sama ada denda itu secara luar atau ianya denda secara fizikal yang memberi impak positif pada dia. Ya. Kita bukan dera dia. Bukan dera. Untuk membantu dia perkukuhkan lagi latihan selepas itu. Betul. Baik. Okey, nampaknya itulah dia pengenalan bagi silibus yang dibawakan dalam akademik kita di Malaysia. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Badan Uniform Didik TV KPM untuk Sukan Taekwondo bersama dengan saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu GTR. Okey, untuk segmen kali ini cikgu, apa pun yang kita nak belajar? Rasanya tentang asas Taekwondo. Betul ke? Betul. Okey. Jadi untuk asas cikgu, ada berapa pergerakan, apa yang kita patut tahu dan sebagainya. Silakan. Baik, sebenarnya dalam asas taekwondo, perkara yang paling utama adalah memastikan kelenturan dan kawalan kepada otot. Dan kawalan otot ni sudah pastilah ada satu je center of command pada kita ni, iaitu otak kita lah. Otak kita, betul. Untuk memastikan otak ni boleh menghantar signal, isyarat kepada otot tertentu untuk bergerak. Bukannya kerana selama ni kita tak bergerak, tetapi daripada kecil kita bergerak hanya dengan signal yang dihantar kepada otot-otot yang besar. Jarang kita melihat pergerakan kepada otot-otot yang kecil sebab kita tak perlukan. Tetapi dalam melakukan pergerakan taekwondo, contoh Ifan, kita tengok dalam menumbuk ada bila kita menumbuk, lakuan dalam taekwondo mesti daripada dalam. Jadi bila dia daripada dalam, kita menumbuk dan kita tumbuk ke depan. Dan dalam proses ni kita bukan hanya terus tolak ke depan, kita kena pulas tangan tu. Baru dia sampai kepada sasaran dia. Sebab kalau kita bila kita menggenggam senjata pada tangan kita, bukan kita tumbuk guna jari ni. Kalau tak, tulang ni kecil ni, Ifan. Betul cikgu. Kalau tulang ni yang kena pada sasaran, dia boleh ke mana-mana rumah sakit. Ya, sangat-sangat berbahaya. Memang berbahaya kerana sasaran dia adalah pada senjata yang ada di tangan, iaitu kita punya ni bahagian keras dua ketul ni. Tulang ni kan. Jadi kalau dia terus dia macam ni ataupun dia menumbuk macam ni, tak boleh. Kita nak dia efektif, bermula dengan nampak otot yang besar, bagi arahan, kita punya neuro sampai dan menggerakkan ni.
supaya ini sampai tepat pada sasaran pada waktu yang diperlukan. Bukannya ini, tetapi yang ini. Tetapi yang ini. Itu untuk tumbukan. Macam tu juga kalau kita buat tangkisan. Asas tangkisan. Baik. Kalau sekadar kita nak tumbuk. Okey, mari Ifan kita cuba. Okey, Kalau okey. Ifan uruskan tangan dengan saya. Tangan. Okey, kalau tumbuk. Kalau sekadar biasa. Boleh je Tangkis nak juga tu. Tangkis Tangkis juga. juga. Boleh. Tetapi bila dalam taekwondo kita gunakan ada titik mula dan Okey. kita berakhir. Bukan sekadar kita pergi. Tak, tetapi juga kena Habiskan. pulas tangan tu pergi. Oh, kena pusing kan cikgu. Ya. Jadi dari sini dia akan pergi tengok daripada sini. Nampak dah tumbuk macam tu. Dia kena macam ni. Dia Ya. tumbuk lurus. Yang ini baik. kena sasaran. Yang ini dia punya sasaran Okey. menumbuk. Okey, jadi Baik. bila kita tangkis, kita akan pergi twist. Pusing. Okey. Kalau kita tengok ada dua. Kalau kita ambil dua, contoh parang lah contoh. Baik. Okey, ni mata parang, ni mata parang. Dan kita letak dia kena tepi parang macam tu. Tidak menimbulkan kecederaan. Betul. Jadi kedua-dua pun tak ada rasa apa-apa. Yang tumbuk pun tak rasa dia kena tangkis dan yang menangkis tidak efektif tangkisan dia. Tapi kalau kita pergi mata parang, berjumpa dengan mata parang macam ni, kita tengok siapa yang akan musnah dahulu. Ya. Tapi mula terfikir, habis kalau dia jumpa dua-dua, siapa musnah dulu, nanti yang tangkis musnah macam mana? Kan? Itu sebab kita pulas. Oh, Itulah dia punya art. Martial art tu Seni itu dia. seninya yang telah dibangunkan. Ini bukan cakap suka-suka. Benda ni telah dibangunkan beribu tahun dulu. Orang-orang yang lama ni dia bangunkan taekwondo ni dia dah buat. Itu sebab kena buat lakuan tu dengan betul. Dan untuk dapat lakuan dengan betul ni bukanlah belajar macam ni saya tunjuk Ifan, balik nanti sampai dekat bawah. Tumbuk. Ya Allah, tak boleh. Tak. dia banyak cikgu latihan yang perlu dibuat sebelum itu. Betul. Jadi untuk jadikan benda ni, kita buat latihan tu berulang-ulang daripada dia seorang menggunakan lakuan yang betul sehingga dia berlatih berpasangan, tepat pada masanya, tarik, tumbuk, tangkis, tarik, tumbuk, tangkis sehingga lakuan ini kekal di dalam medulla oblongata dia. Jadi walaupun dia baru bangun tidur tengah menguap, orang datang tumbuk, terus boleh Dia bertangkis. kerana ini adalah tindak balas yang telah jadi satu mode dah di-set dekat dalam otak dia. Ini dia punya defense mode. Dia terus pergi. Melakukannya itu cikgu secara natural. Natural, betul. Itu sebab kadang-kadang kalau kita pergi, ramai orang yang tak tahu bila dia pergi tengok kelas taekwondo, apa kelas ni? Minggu lepas buat ni, minggu ni buat ni. Kerana kalau kita tengok untuk dapatkan satu set yang betul dan tepat, seseorang pelatih tu perlu membuat satu lakuan itu antara 10,000 hingga 50,000 kali. Okey. Baru dia dapat. So untuk punch je buat 10,000 Kali. hingga 50,000 kali. Baru Itu dia cikgu. dapat punch dia ni macam mana dia tengah menguap ke, dia tengah duduk kat dalam kereta, orang serbu buka pintu kereta ke, dia boleh daripada sini, pam, dia tetap ni pergi lurus. Dan dapat impak pada sasaran yang dia kehendaki. Sebab di medulla oblongata tu dah disetkan, ada memori di situ Ya. cikgu. Apabila berlakunya sesuatu pertempuran ataupun kejadian, sentiasa bersedia. Betul. Dia akan tukar dia punya mode tu tiba-tiba daripada mode jalan-jalan tukar defense mode ataupun beast mode. Pop dia tukar. Terus kan? cikgu. Okey, itu dari segi pergerakan menggunakan tangan cikgu. Bagaimana pula dengan kaki? Bagaimana dengan kaki? Juga sama. Kalau kita tengok, semua gerakan menggunakan kaki dalam taekwondo harus sebab kita kata macam mana ya player bola sepak mesti boleh main taekwondo bagus sebab taekwondo ni banyak tendang kaki. Dia boleh tendang bola setengah padang, mesti boleh tendang. Tidak. Tak semestinya. Kerana yang paling penting macam saya kata tadi, lakuan. Lakuannya harus betul. Semua gerakan tendangan dalam taekwondo bermula dengan lutut yang dibengkokkan. Lutut yang dibengkokkan. Jadi, pelatih mesti mempunyai latihan yang cukup kepada otot-otot di bahagian kakinya. Itu sebab dalam latihan asas, dia buat apa? Kedudukan kuda-kuda asas. Kuda-kuda. Bengkok lutut. Kita nak bagi dia punya paha dia cukup kuat, dia punya betis cukup kuat. Kemudian baru kita pergi kepada standing stand guarding block. Okey, macam tu juga untuk buat satu tendangan yang baik, kedua-dua kaki mesti bekerja sama. Tak boleh seorang-seorang Tak boleh. Macam mana dia nak tendang, satu kaki kat sini, satu kaki pergi tendang sana. Tak jadi. Ya. Jadi dia mesti bergerak. Satu badan daripada sini dia akan angkat kaki dia.
Oh, angkat Dan dulu. baru dia twist. Wah. Baru dia buat satu tenangan asas. Kalau kita tengok front kick contoh, Ya. up chagi. Up chagi. Okey, up chagi front kick. Dia mesti angkat lutut dulu. Okey. Okey, dan baru dia lepaskan. Oh, Cuba lemah bayangkan tu. tadi. Kalau dia Okey. angkat ni, kelajuan dia adalah 90 km sejam. Zam. Pergerakan daripada bawah lutut Okey. ke atas 90 km sejam. Dan dia tambah ni Okey. 90 km sejam lagi. Sekarang kelajuan tenangan dia berapa? 180. Dah pergi 180. So 180 impact dia pun pergi. Faham tadi? Okey. Dengan bola kaki dia sangkut kat dagu, 3 mata. dah boleh booking. Dah boleh Jangan booking lagi, cikgu. rumah baru. Okey cikgu. Wow. Itu merupakan satu benda baru bagi Irfan juga. Irfan dapat belajar bagaimana kita nak buat tendangan menggunakan kaki ni. Bukan mudah sebenarnya. Tak mudah. Irfan nak tunggu lama-lama kat sini. Lengah juga ni. Ya. Nak angkat lagi tinggi. Aduh. Okey cikgu, tolong saya. Tapi tak apa. Sebab Abang Irfan tak apa-apa nak pandai. Kita nak panggil dua murid kita cikgu. Yang pandai. Yang pandai itu Rushdad dan juga Amran. Mari. Okey. Tolonglah Abang Irfan. Teruklah ni kaki ni. Dah lengah. Okey. Kami cikgu, kita bawakan kedua-dua mereka untuk lakukan apa? Ya, kita akan buat asas tendangan bergerak. Statik kita dah boleh. Sekarang kita nak buat kepada silibus yang lebih ke depan sebab kita nak tengok psikomotor dia tadi. Ya. Jadi kita akan buat asas tendangan bergerak. Baik. Kita mulakan dengan disiplin dia. Okay, Disiplin. Syah. Okey, carut. Coy. Baik. Okey, Jumi. Alright. Daripada sini, berdapat arahan, tarik kaki kanan ke belakang, standing stand, guarding block, go up. Okey. Boleh jaga sikit tak? Saya takut ada yang tertendang, terpelanting nanti ni. Bahaya jauh sikit. Baik. Okey, kita buat bergerak tendangan tunggal dahulu. Single kick Single kick, okey. More forward, front kick. Okey, ready, go. 1. Okey, 2. 3. Baik, zero trust. Okey, pusing belakang. Alright, go. 1. Awak jauh sikit. Okay. 2. 3. Zero trust. Baik. Sekarang itu baru tendangan tunggal. Okey, single kick. Baik, itu baru single kick. Tendangan tunggal, single kick. Jadi, dia baru asas kepada psikomotor tadi. Dia buat tendangan biasa. Okey. Sikit je. Sikit je. Kemudian dia bergerak. Aha. Tambah sikit. Sekarang kita buat kombinasi. Kombinasi. Sekarang kita akan buat dua tendangan. Okey. Iaitu bermula dengan move forward, front kick, sambung dengan turning kick. Sudah. So, front kick kaki kanan, turning kick kaki kiri. Kiri. Baik, sedia. Ready? Go. 1. 2. And kiri. Wah, zero trust. Kiri belakang. Go. 1. 2. Okey, dah skrin sampai tengah belakang tu. Kejap lagi pecah skrin belakang tu, cikgu. Okey, silakan. Zero trust. Okey, paruh. Okey. Okey. Shaw. Carut. Cuy. Kamsahamnida. Okey, baik. Terima kasih kepada Rushdad dan juga Amran. Cukup cemerlang, cikgu. Mereka lakukan tendangan yang cukup padu. Nak pergi mana ni? Tapi tak apa. Kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Jom kita pergi rehat. Mari. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Badan Uniform Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu GTR. Cikgu, kita nak tahu pula tentang tali pinggang. Sebab kalau Irfan pakai ni warna putih, Cikgu punya warna hitam. Yang dekat atas meja ni Cikgu ada biru, ada merah, ada kuning, ada semua warna lah ada Cikgu. Jadi
Macam mana kita nak dapatkan sesuatu tali pinggang tu ikut warna? Baik. Kalau kita tengok macam saya kata tadi, dalam pengajaran dia ada sukatan. Dan dalam sukatan kita ada ujiannya. Apabila mana-mana pelatih menguasai sukatan, maka cukup masa untuk dia ambil ujian, maka dia akan ambil ujian lah. Dan sudah pasti satu perkara yang jadi sasaran kepada pelatih-pelatih sudah pasti adalah apa yang nak dicapai selepas menguasai sesuatu sukatan. Jadi kita jadikan dia tali pinggang sebagai aras kepada penguasaan kepada pelatih-pelatih kita. Jadi kalau kita tengok, oleh kerana ini adalah seni bela diri, taekwondo, setiap perkara yang ada dalam itu ada falsafahnya sendiri. Wow. Jadi dalam taekwondo secara asasnya tak kiralah GTF ke, ITF ke, even dalam WT sendiri, kita bermula dengan tali pinggang putih. Paling asas. Putih. Macam saya ni lah. Yang paling asas. Jadi putih ni dia melambangkan apa? Kosong. Kosong. Saya terima cikgu. Betul lah tu. Sebab saya memang tak ada ilmu lagi. Lepas ni mungkin kita naik warna lain pula. Betul. Jadi putih ni melambangkan kosong. Yang masih boleh dicorak. Maksudnya dia datang dengan kosong, kita akan corakkan dia. Okey. Saya suka dengar tu. Maksudnya ada matlamat cikgu. Ada matlamatnya untuk dicapai. Jadi setelah menguasai satu kumpulan silibus, dia akan ambil ujian dan jika lulus dia akan pergi ke tali pinggang seterusnya. Kuning. Okey, kejap. Untuk yang warna putih ni cikgu, untuk pergi kepada ujian cikgu cakap tadi tu, berapa lama tempohnya? Biasanya kalau kita tengok, kalau ambil contoh WT punya sukatan, dia menetapkan antara 20 hingga 24 jam latihan. Jadi 20 hingga 24 jam latihan ni dengan mengambil kira 2 jam seminggu, maka kita akan habiskan dalam tempoh lebih kurang 3 bulan. 3 bulan untuk pindah ke belum pindah lagi, kita nak ambil ujian lagi. Maksudnya dia mesti dah berlatih selama 3 bulan tu baru dia layak untuk ambil ujian. Okey. Dalam ujian tu apa yang akan berlaku? Kalau kita tengok sukatan tali pinggang putih, dia akan belajar semua yang asas tadi, daripada asas tumbukan, daripada asas tangkisan dan asas tendangan. Saya risau cikgu jauh sikit. Kalau dekat-dekat saya risau juga. Okey, itu untuk tali pinggang putih. Sebelum dia nak ambil exam, dia kena kuasai ke semua asas tadi. Betul. Okey, apa antara kejadian ataupun kesilapan yang berlaku menyebabkan dia tak boleh pergi ke tandingan seterusnya, cikgu? Ini perkara yang paling penting. Sebenarnya kalau kita tengok hari ni, di sekolah kan kita sebut tentang PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Sebenarnya dalam aktiviti kurikulum telah melaksanakan PBS sekian lama. Kalau kita tengok, kita ambil contoh dalam taekwondo, dalam seni bela diri, 40% penilaiannya adalah daripada penguji luar yang akan datang ketika ujian kelayakan tali pinggang berlangsung. Lagi 60% adalah penilaian daripada jurulatih sendiri, iaitu dari aspek kehadiran, disiplin dan segala aspek yang ada berkaitan dengan teknik of taekwondo tadi. Dia punya perseverance, dia punya semangat tidak menyerah kalah, integritinya datang. Itu sebab kita ada roster, jadual bertugas datang. Hari ini siapa yang sediakan tempat latihan. Kemudian dah habis, kumpulan mana yang akan kemas pusat latihan hari ini, dan minggu depan kumpulan yang lain dan seterusnya. Itu semua markah, cikgu. Itu semuanya markah. Kemudian kita tengok bagaimana dia punya performance dalam latihan. Kemudian barulah dia kena buat, dan dia kena buat apa yang kita buat tadilah. Semua tadi dia akan nilai tumbukan dia sejauh mana dia menguasai tumbukannya. Okey, sekiranya murid tersebut dah lulus, dah lepas ujian tali pinggang putih tadi, dapat pula tali pinggang kuning. Okey. Betul. Untuk kuning ke warna seterusnya tu, apa yang akan berlaku dan berapa lama tempohnya? Untuk tempoh daripada putih sampailah ke merah 2. Dia semua tali pinggang, kita ada putih, kita ada kuning, kita ada hijau, kita ada biru, merah, kemudian baru dia boleh ambil tali pinggang hitam. Sekiranya dia di bawah 15 tahun, kalau ikut WT, dia perlu pakai PUM. Nama dia PUM. PUM tu adalah tali pinggang merah hitam. Macam rasa macam pernah nampak lah dari cikgu. Yang ini Fatul angkat itu, Okey. Merah hitam. Samalah macam adik Rusdan dengan Amran tadi. Betul. Jadi di bawah 15 tahun dia tak boleh pakai penuh macam saya ni. Dia tak hitam semualah. Tak boleh. Dia adalah junior. So junior dia akan pakai merah hitam macam ni. Dan dia akan pakai. Kemudian bila dia dah sampai ke hitam tu pun dia ada peringkat dia lagi. Kalau hitam kita ada sampai 9, kita sebut
dan. So dia ada first dan, second dan, third dan, fourth dan, sampailah ninth dan. So bila dia dah mula duduk di 6 dan, dia dah boleh mula dipanggil master. Wah. Sampai 8, grandmaster. Grandmaster. Kalau yang 9 tu cikgu? Kalau yang sebelum tu, kita panggil dia sir je. Okey. Cikgu dan ke berapa? Saya? Ha. Kalau tengok dekat sini, kita ada 4 jalur dia. Jadi 4 dan. Jadi 4 dan. 4 dan kita boleh panggil Cikgu Ridwan sebagai Sir. Sir. Okey. Baik. Kita nak tengok pula. Okey, kalau tadi cikgu cakap mula sekali warna putih. Lepas tu warna kuning. Lepas kuning ke warna hijau. Hijau. Yang tali pinggang berwarna putih, kuning, dan setiap warna ni ada dua peringkat. Kuning 1, kuning 2. Oh, ada 2. Hijau 1, hijau 2. Begitu seterusnya sampai dia merah. Merah 1, merah 2. Berlainan F-nya, GTF dan ITF, menggunakan warna yang sama tetapi ada yang meletakkan tanda. Contohnya apabila macam hijau. Okey. Selepas hijau adalah biru. Jadi hijau tadi ada 2 kan? Betul. Okey, jadi waktu dia hijau 1, dia hijau semua. Okey, kalau dia hijau 2? Bila dia hijau 2, kalau contoh macam ITF, GTF, dia ada letak tape. Dia akan letak sini tape warna biru. Oh, itu maksudnya dia dah hijau 2 dah. Hijau 2. Atau ada setengah dia buat hijau, dia belangkan dengan biru. So separuh ni hijau, separuh ni biru. Macam yang pumbat tadi merah hitam tu, merah hitam. Tapi dia buat hijau biru. Dekat tepi ni je lah, jaga sikit. Sepanjang tali pinggang. Semacam tu. Ada juga yang buat macam tu. Tapi untuk WT, kita tak buat. Untuk WT kita tak buat. Kita just, kalau hijau, dia hijau. Tapi kita ada sijil. Dan ini penting untuk saya highlightkan kepada kalau contoh macam adik-adik yang murid-murid di luar sana yang berlatih taekwondo, pastikan murid-murid dapat sijil. Bila ambil ujian tali pinggang, selain daripada tukar tali pinggang, adik-adik sepatutnya dapat sijil. Dan kalau WT, mereka ada sistem online untuk semak. Maksudnya, apabila pelatih kita ni berpindah dari satu kelab ke satu kelab yang lain, dia pindah ke sekolah yang lain, tiba-tiba banjir, sijil hanyut. Boleh masukkan nama dalam sistem online yang disediakan, boleh semak. Jadi ini bagi memastikan kerana ianya melibatkan kewangan ya. Betul cikgu. Irfan, bila nak ambil ujian kena bayar. Jadi ini penting. Kena pastikan benda ni. Baik. Okey, itu dari segi ujian kelayakan tali pinggang. Bermula dengan yang paling bawah sekali, kosong, iaitu warna putih macam saya pakai sekarang ni. Dan ke peringkat seterusnya kita ada warna kuning, lepas tu warna hijau pokok, lepas tu biru langit, lepas tu merah, kita dah bersedia untuk bertempur, dan warna hitam maksudnya kosmos. Limitless, tiada limit. Okey. Maksudnya untuk ke peringkat yang seterusnya itu memerlukan banyak lagi latihan. Betul. Memerlukan lagi banyak pengorbanan, masa, tenaga dan sebagainya. Betul. Untuk mencorak murid-murid kita ini menjadi pahlawan dalam bidang taekwondo. Betul. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit saranan kepada mereka yang macam, alah saya ni tak habis-habis tali pinggang kuning, tak pergi pun peringkat seterusnya. Kenapa saya asyik gagal je? Dalam taekwondo adalah pembangunan diri. Bukannya hanya apabila kamu pandai bertempur, kamu akan kata bagus. Tidak. Tetapi kita ada banyak cabang. Disiplin, kamu harus pandai hormat kepada orang lain, menghormati grade yang lebih tinggi, perseverance, semangat tidak menyerah kalah. Itu sebab kita ajar itu. Oh, kenapa aku tak boleh skor? Kenapa aku tak boleh lulus? Oh, aku tak akan menyerah kalah. Aku akan cuba lagi. Buat lebih baik pada masa akan datang. Orang Inggeris kata, don't give up. Don't give up. Baik, terima kasih Cikgu Ridwan. Kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia badan uniform Didik TV KPM untuk Sukan Taekwondo bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan juga Cikgu Ridwan. Okey, untuk segmen kali ini kita akan berbicarakan pula tentang elemen seni bela diri yang ada dalam Taekwondo, Cikgu. Mungkin Cikgu menjelaskan? Sila. Baik, kita tengok seni bela diri dia agak berbeza dengan apa yang kita sebut sebagai self defense.
self defense ni kita nak pertahankan dia. Orang kata macam-macam cara boleh guna untuk self defense. Contohnya macam ada yang simpan pepper spray. Ya, betul. Simpan pepper spray, simpan perenjat kan. Jadi itu adalah self defense. Pertahankan dia diri. mempertahankan diri. Jadi kata alah setakat macam ni tak payah belajar pun boleh buat. Tapi elemen seni mempertahankan diri itu melibatkan teknik-teknik tertentu yang meminimumkan effort dan menghasilkan impak yang paling maksimum. Paling maksimum. Contohlah, contoh Irfan kalau kita tengok contoh, cuba Irfan pegang tangan saya. Okey. Okey, pegang. Guna tangan kanan Irfan, guna tangan kanan. Tangan kiri memang senang nanti je. Okey. Kalau kita guna tangan kanan, okey, nampak tangan Irfan punya besar. Kan, bila Irfan pegang. Jadi kalau pegang kuat-kuat Irfan. Pegang kuat-kuat, Jadi biasanya kalau orang kena pegang ni, kalau kita tarik dan sebagainya memang tak lepas. Kalau besar macam ni Irfan memang tak lepas. Tetapi dengan menggunakan teknik, dia akan jadi paling senang. Pegang kuat-kuat Irfan. Pegang kuat, Pegang kuat. Kita tengok Okey. Dia akan pergi. Macam mana cikgu boleh lepas? Macam mana boleh lepas? Itu nama dia teknik. Kalau kita pegang Okey, Irfan. pegang. Kita tarik, Saya tak lepas. tak lepas. Okey. Tapi bila teknik tak perlu. Okey, saya pegang kuat ni. Kuat macam tu, pegang kuat pergi. kuat, Okey, kita just pergi. Terlepas. Wah. Jadi ini adalah elemen seni bela diri dalam pengajaran mana-mana seni bela diri. Jadi setiap seni bela diri ada keistimewaan dia masing-masing, Betul. ada teknik dia masing-masing. Dalam taekwondo kita gunakan rotation atau putaran dan asasnya adalah pada psikomotor dan pergerakan kepada biomekanik. Jadi semuanya benda boleh diukur. Macam tadi kita mudah aja, kita hanya pusing bila orang pegang. Okey. Kita pergi kepada di mana bahagian yang loose. Kalau kita pergi kepada bahagian yang penuh memang tak lepas tangan Tak tu. lepas. Tapi bila kita pergi bahagian yang loose ni, Okey. Yang ada ruang kat situ tu. Okey. tapi kalau kita dalam keadaan penuh macam ni tak lepas sebab tangan kita besar. Jadi kita akan twist dan dapatkan kedudukan dia. Okey, pusing. Untuk dia lepas. Keluarkan. Baguslah teknik cikgu ajar ni. Ini barulah nama dia teknik untuk self defense tadi. Tapi elemen seni mempertahankan diri akan mementingkan kepada masa tindak balas, ketepatan serangan dan sejauh mana serangan tersebut efektif. Baik. Jadi kita dalam pembelajaran taekwondo kita ada beberapa kaedah. Kita ada beberapa teknik yang kita ajar. Kita panggil sebagai 3 langkah tarung dan 1 langkah tarung. Ataupun kita sebut sebagai 1 step sparring dan 3 step sparring. 3 step sparring adalah asasnya. 1 step sparring adalah level yang lebih tinggi. Advance sikit. Baik. Untuk kita nak tengok tu, mari kita jemput adik-adik kita tengok. Oh, yang dua orang tadi tu? Boleh. Ya, kita jemput dia, kita tengok. Rusdan dan Amran. Sila. Okey, kita nak tunjukkan demonstrasi bagi 1 kali tarung dan 3 kali tarung, cikgu. Mungkin kita buat satu. Sebab dia okey. dah pumbel. Takkan nak buat yang asas kan? Kita buat yang lebih advance. Okey. Baik. Kita mulakan. Dan sudah pasti dalam pembelajaran taekwondo, sekali lagi kita pentingkan kepada adab dan disiplinnya. Betul, Baik, cikgu. kita mulakan ke hadapan Shaw. Okey, Syarif. Chong Okey, jadi dalam latihan, konsep dia akan mengadap berpasangan. Baik. Okey, sama. Pergi kepada asas disiplin dan adabnya. Okey, Shaw. Chariot. Chong Baik. Jumbi. Okey, dalam pengajaran 1 langkah tarung, kedua-dua pelatih akan dalam posisi bersedia. Untuk bertarung. Okey, guarding block, Jumbi. Baik. Okey. Amran akan tumbuk terlebih dahulu. Okey, kita buat satu demi satu. So, Amran akan maju ke depan dengan langkah panjang dan tumbuk ke hadapan. Baik, dan Rusdan akan terus kepada tangkisan yang pertama. Baik, sedia? Rusdan dan Amran. Okay, ready, go. 1. Baik. Dalam kedudukan macam ni, nampak dia akan terus kepada serangan, menepis serangan yang sampai dan melancarkan serangan balas pada masa yang sama. Oh, di leher tu, cikgu. Ya, dia akan terus kepada sana. Okey, jadi dalam pada dia menepis serangan,
dan melancarkan serangan balas pada masa yang sentak. Ini kita panggil counter attack. Counter attack. Dalam Serang taekwondo balas. semuanya adalah dalam bentuk counter attack. Dia tidak ada counter and run. Tak ada. Tak ada. Kita counter attack terus. Counter attack. Ya. Jadi ini baru langkah yang pertama. Baik. Kemudian sekarang dalam keadaan macam ni, serangan akan diteruskan kepada yang melakukan counter. Baik. Okey, pergi serangan kedua, elbow. Okey. Okey. Okay, dan yang ketiga, hammer fist atas muka. Terus. Tepat di muka. Memang terus kenapa tu senyum sasaran tu? dia. Suka ke? Dia orang terus dalam Okey. muka. Jadi, elemen dia tadi kita akan tengok knife hand strike. Terus direct ke atas leher. Leher. Ini sudah cukup mematikan. Wah. Kalau kita sebut deadly lah. Dan dalam gerakan rotation yang dilakukan tadi, memang dia satu arah terus. Habis. Serentak. Jadi dalam keadaan macam ni, ketangkasan penting. Apabila dah kena, sakit. Takkan orang ni tadah Kan, aja kan. nak biar Dalam je. situasi sebenar mungkin bila dia kena pop. Jadi itu sebab kita sambung dengan siku tadi. Siku. Jadi dalam keadaan dia tadi dah ni, sini dah kena grip, sini dah kena tetap. Baik. Dia lari dan siku hinggap satu lagi. Bila siku hinggap satu lagi, mungkin dia dah cedera, dia dah mula nak jatuh. Itu sebab kita pergi kepada hammer fist. So hammer fist ni kalau dia dekat bawah pun kita hentak sampai bawah sekali lagi. Kita gunakan kita punya knuckle ni tadi. Baik. Jadi ini jadi satu rangkaian serangan yang efektif dalam bentuk counter attack. Baik. Kita cuba terus buat sampai habis. Okey, paro. Okey, guarding block. Cumbe. Okey. Dapat kiraan, terus buat sampai habis. Okey, Baik, sedia. Sijak. Paro. So ini adalah satu langkah tarung yang pertama. One step sparring. Ini one step sparring yang pertama. Kalau dalam sukatan kita ada 10. Ada yang 10? perlu dikuasai oleh semua pelatih kita menjelang pum belt dia. Wah. Untuk dia ambil pum belt, dia perlu boleh buat daripada nombor 1 sampai nombor 10. Dan 1 sampai 10 bukan hanya pada tangan dan bukan hanya pukulan atas, juga termasuk kepada jatuhan dan patah. Okey. Jadi latihan yang dijalankan harus menepati piawaian dia tadi, mesti selamat. Betul. Tapi dalam situasi sebenar, gunakan sebaiknya. Gunakan sebaiknya. Tapi cikgu, untuk melakukan sparring tadi tu, mereka kena pakai protector ke cikgu? Tak. Oh, tak pakai. Yang ini memang self defense secara penuh. Baik. Jadi dia tidak memerlukan pelindung tubuh, tetapi hanya perlukan keadaan yang selamat untuk dia berkomunikasi di antara dia. Okey. Itu baru satu. Itu baru satu. Baik, ini satu langkah tarung elemen martial art. Selain daripada itu, untuk mereka yang dah berada di pumbat, mereka juga perlu buat self defense, antaranya macam yang saya buat dengan Ifan tadi. Ya. Begitu juga dengan pukulan yang dibuat seperti gerakan daripada belakang. Baik. Okey, tangan jatuh Amran. Okey, pegang bahu dia. Ini perkara yang biasa. Betul. Jadi berlaku. jadi ini memang dimasukkan dalam latihan. Orang pegang macam mana nak lepas. Orang pegang kat sini. Okey. Orang pegang satu tangan, orang pegang kan. Okey, macam mana nak lepas. Jadi antara yang pelajar akan buat adalah dengan angkat tangan dan pusing ke belakang, tolak tangan dia terus paut bahu. Tolak dua-dua tangan sekali cikgu. Yes. Dan naik semula. Siku ke sana. Boleh. Cara dia takut dah. Kalau dia nak buat jatuhan pula. Okey. Cuba pegang sekali lagi, Rushdie. Kita saksikan. Kali ini dia akan melangkah, kaki kanan dia akan pergi ke sebelah kaki Rushdie dengan tangan angkat sama macam tadi. Okey. Kita saksikan. Teruskan Amran. Terus. Okey. Maka dia akan jatuh. Paut dengan kaki yang dekat belakang. Okey. Tarik. Terseksa nampak tu. Itulah siapa suruh kacau orang. Baik, lepas Amran. Okey. Jadi ini adalah langkah cepat. Kita tak dapat nak buat laju sini kerana keadaan lantai yang tidak sesuai. Kalau di pusat latihan kita ada floor mat, memang dia akan terus daripada sini dan dia akan pusing terus. Memang tarik. Jatuh. Dan mesti jatuh. Mesti jatuh. Mesti jatuh. Okey.
Baik, itu adalah bagi teknik seni bela diri Ya. untuk mempertahankan diri kita mungkin Betul. dari ancaman musuh. Betul. Dan juga mungkin ada pelaku yang jahat Betul. yang kita jumpa di mana-mana, dan ini adalah satu pembelajaran yang cukup menarik, cukup baik untuk kita kuasai supaya kita boleh mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, cikgu. Okey. Baik, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Apa kata kita dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik kita secara menyeluruh. Silakan. Baik, kalau kita tengok dalam pembelajaran taekwondo yang mungkin daripada pandangan stereotip mereka-mereka di luar sana, murid-murid di sekolah, murid-murid yang sedang menonton di rumah yang belum pernah cuba taekwondo, hanya menyangkakan mungkin belajar alah tumbuk aja, alah tendang sahaja. Tidak, sebenarnya kita ada pangkat yang perlu dikejar, tali pinggang daripada putih, kuning, hijau, biru, merah, hitam dan sampai hitam belum tamat. Belum lagi ada. Masih dan ada level-level yang seterusnya perlu dicapai. Satu. Yang kedua, bukan sekadar tumbuk dan tendang, tetapi ianya merupakan satu cara hidup yang membantu kita dari pelbagai aspek. Betul. Antaranya, sudah pastilah mempertahankan diri. Jadi, elemen seni mempertahankan diri dimasukkan bukan hanya pada teknik yang bombastik, tetapi berfokus kepada ketepatan serangan dan sasaran pada tempat yang betul supaya ianya menjadi tindakan yang ringkas tetapi efektif untuk menyelamatkan diri. Betul, cikgu. Jelaslah bahawa taekwondo ini bukan sahaja digunakan untuk di medan perang, tetapi digunakan juga untuk menyelamatkan diri kita ketika berlakunya kecemasan. Betul. Terima kasih Cikgu Ridwan dan terima kasih juga diucapkan kepada murid kita yang cukup hebat hari ini. Kita ada Rusya angkat tangan dan kita juga ada adik Amran angkat tangan. Okey, terima kasih semua. Diharapkan ada rezeki jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM